Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dalam podcast Zaid Ibrahim. Hari ini saya dengan Datuk Zaid akan membicarakan tentang isu yang baru berlaku semalam, iaitu tentang kes Datuk Najib yang diarahkan oleh mahkamah untuk membela diri dalam kes 1MDB. Jadi Tok, sebelum saya dah minta Datuk memberi beberapa pandangan, beberapa persoalan tentang isu ini, saya nak bacakan sedikit sajak daripada Najib setelah beliau didapati diarahkan membela diri oleh mahkamah semalam. Oh, dia sajak. Sajak ni saya gambarkan sebagai sajak kecewa Najib lah. Sebab dia siarkan dalam laman sosial dia setelah keputusan tersebut lah. Saya baca tu ya. Ya, boleh. Sukarnya mencari sahabat sejati. Belum tentu yang ada di sisi itu sahabat yang hadir di waktu sukar. Ramai yang tunjuk muka ketika mahu kesenangan. Ada yang bermuka-muka. Tetapi hidup ini memang penuh pengajaran. Dikala kepahitan hari ini, ada setitik kemanisannya dan penghargaan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang datang ke mahkamah hari ini. Bukan saja dari pemimpin-pemimpin parti politik ataupun kenalan, dilihat begitu ramai dari kalangan penyokong dan rakyat biasa yang mengenang jasa dan merindui dasar pentadbiran dahulu. Ikhlas. Inilah yang benar-benar sahabat sejati. Kerana di masa ini, apalah yang ada lagi untuk diberi selain penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga persahabatan di dunia ini kekal, dibawa dan menjadi modal di akhirat. Jadi saya rasa tu ini adalah satu luahan hati Najib lah setelah keputusan mahkamah. Dan saya nak sentuh sikit sini bahawa ketika di mahkamah semalam tidak ada pemimpin UMNO yang hadir. Yang ada hanyalah Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah dan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh. Hanya 2 orang saja ini. Yang lain tidak kelihatan. Jadi apa Datuk nak komen pasal sajak Najib ni tu? Yalah, saya pun sedih jugalah. Sebab saya faham benar. Kawan ni, dia selalunya masa kita ada kuasa, kita ada benda, dia ramai kawan. Tapi bila kita dah tak ada apa-apa, semua hilang. Jadi saya faham benar lah. Saya simpati dan saya faham dan kasihan kepada Najib, ya, mengenai luahan hati dia, kekecewaan dia, ya, saya faham. Tapi apa kita nak buat? Apa nak buat? Sebab UMNO tak pedulikan dia. Sepatutnya UMNO yang paling ke depan, tapi nampaknya UMNO macam tidak. UMNO tak pernah pedulikan dia. UMNO hanya pura-pura. Dia peduli masa dia jadi Perdana Menteri lah. Selepas tu tak ada. Jadi, sebab tu saya kata dulu. Tapi orang kata tak betul. Tapi ini terbukti. Najib sendiri yang berkata. Inilah yang saya hairan. Saya masih lagi menjadi tanda tanya saya. Bezanya UMNO dan Anwar. Kes Najib dengan kes Anwar. Ya. Pada mula lagi kes Anwar ini, penyokong dia yakin Anwar ini tak bersalah. Dia satu perangkap politik oleh Mahathir. Penganiayaan, penyiasatan lah, tak betul itu, tak betul. Semua perkara semua kehakiman tak betul, hakim tak betul, semua tak betul. Dan rakyat percaya kepada naratif Anwar. Ya. Walaupun dalam kes Anwar sendiri, daripada pandangan orang yang objektif, keterangan-keterangan yang ada itu memang betul. Overwhelming evidence, kata orang putih. Ya. Jadi hakim-hakim membuat keputusan itu pada saya betul. Tapi orang tak percaya. Dari segi politik orang tak percaya. Dari segi politik Anwar menang. Dari segi politik Parti Pembangkang menang. DAP menang. PKR menang. Tetapi dalam kes Najib ni malangnya, walaupun banyak perkara-perkara yang boleh menjadi isu, menjadi naratif bahawa Najib bukan seperti yang digambarkan, terlibat secara langsung menipu 1MDB. Kerana ada unsur-unsur lain yang
boleh diketengahkan, tapi UMNO tidak ketengahkan. Seolah-olah UMNO menerima bahawa dia bersalah daripada awal. Itu beza dia. Sedangkan peluang untuk UMNO mengambil isu Najib ini banyak. Banyak isu. Dan, seperti yang kita tahulah, Najib mengatakan daripada awal, dia ingat duit ni datang daripada Saudi. Misalnya, saya ambil contoh besar-besar. Dan dia pernah keterangan terima duit datang dari Saudi. Sebelum itu. Jadi kalau dia ingat duit yang 2 bilion yang masuk akhir itu duit daripada Saudi, saya rasa itu munasabah pada saya lah. Lagipun Zahid Hamidi dalam keterangan dia, kenyataan dia kata dia juga melawat Saudi Arabia, jumpa saksi tu, wakil keluarga King Abdullah, dia sendiri kata. Jadi kalau Najib percaya duit itu datang dari Saudi, munasabah pada saya. Najib percaya kepada bank-bank, peraturan bank negara, cek duit-duit yang saya terima ni, tapi tak ada siapa pun beritahu dia duit ni haram. Pada saya munasabah. Jadi isu-isu macam ini tak ada UMNO boleh bela ke? Tak ada. Dan semasa Tommy Thomas menjadi Peguam Negara, semasa itulah Najib dituduh. Kerajaan berbelanja berapa juta menubuhkan satu jawatan kuasa khas, a special task force yang dipimpin oleh Datuk J.C. Fong, yang diwakili oleh bekas-bekas hakim persekutuan. Mereka dapati, task force ini mendapati banyak penyelewengan, banyak salah guna kuasa oleh Peguam Negara masa itu, Tommy Thomas. Tapi UMNO tak ada pun nak guna isu ini sebagai isu nak membela Najib. Tak ada. Zero. Maknanya UMNO gagal dalam hal itu. Compare dengan PKR. Bukan saja gagal, memalukan lah. Jadi saya serulah kepada ahli-ahli UMNO, orang Melayu kita, orang tak Melayu ke, yang ingin mendapat pembelaan dalam negara kita ni. Kerana dia macam ni lah, Din. Anwar dulu 20 tahun dia kata kita mesti reform, kita mesti ubah sistem negara, keadilan kita, sistem polis kita, sistem siasatan kita. Tapi bisa dia jadi Perdana Menteri, tak ada perubahan lagi lah. Tapi tak apalah, suka-sukanya dia kata itu sebab dia berjuang. Tapi UMNO tak sanggup, walaupun mereka begitu ketaranya penyelewengan, pembelaan atau pertuduhan atas Najib ini, tapi mereka tidak membela. Jadi sebenarnya Najib ni kalau dia agak UMNO yang ada sekarang ni, dah you can forget it lah. Orang putih kata you forget it lah. So UMNO sekarang dah tak boleh buat apa lah. UMNO tidak akan buat apa-apa. No more. Jadi siapa yang ingin melihat sedikit pembelaan kepada Datuk Najib, kenalah bersuara di luar skop undang-undang. Skop UMNO. Dia mesti keluar daripada skop UMNO. Dia mesti suara bebas lain. Ya. Itu sajalah yang saya rasa boleh dilakukan. So, okey Datuk, kalau Datuk cakap skop yang bebas ni, badan yang bebas yang perjuangan Najib ni, siapa Datuk? Boleh Datuk sebut? Banyak orang dalam UMNO yang sanggup lepas jawatan lah. Bekas ahli UMNO lah. Ahli UMNO, mana dia keluar daripada parti lah. Tak payah keluar, bersuara je. UMNO nak pecat dia, pecat lah. Tapi berani bersuara mengenai isu ni. Tapi UMNO ni tu, kalau kita lihat sejarahnya, dia tidak macam PKR contohnya dalam isu Anwar kan. Dia sentiasa, kalau saya tengok dalam isu Anwar, dalam kes dia punya liwat tu, walaupun kita tahu dalam keterangan mahkamah tu semua orang faham lah, tapi dia punya membina naratif yang berbeza tu, dia punya memang dia pandai. Bukan saja pandai, dia percaya. Dia berani. Sampaikan perut bonjek Anwar, semua dipetikai. Maknanya dia berani, penyokong Anwar berani mempertahankan bos dia. Betul tak betul itu soal persepsi. Tapi dia berani. UMNO tak. UMNO benda yang orang hadiah, benda fakta pun dia tak guna. Sebab dia takut hilang jawatan dia. Sebab yang lebih penting ialah ada dalam kerajaan. Ya.
Apa yang dia orang suka sangat dalam kerajaan ni? Aku pun tak tahu. Kalau kita duduk dalam kerajaan pun, kalau kita buat benda yang baik, okey lah. Tapi kalau kita nak bela kawan sendiri pun tak boleh. Apa benda ni? Setia kawan tak ada lah, setia kawan. Setia kawan membela pemimpin sendiri. Bukan saja membela sistem ni yang ada di negara kita. Sedangkan mereka boleh kata nampak sistem tu ada cacat, ada yang tak kena. Tak lah. Sistem yang membebaskan Anwar. Sistem yang Anwar kata 20 tahun dia kata sistem pincang-pincang. Sistem ni lah yang ada sekarang ni pun. Tak ada perubahan pun. Tapi orang UMNO boleh terima. Apa yang berlaku pada Najib. Sistem itu juga. Orang tu lah. Jadi sebab itu dalam hal Najib ni lah, yalah, bila dia bersajak tu kita kesian lah. Tapi harapan dia tak ada dalam UMNO lagi lah. Dia mesti mengharapkan daripada sokongan daripada luar, daripada parti. Dan kalau ada lah. Dan dia pun saya rasa tu kalau dia nak bebas, dia kena guna kuasa lain lah, bukan melalui undang-undang lah. Politik lah sebenarnya. Seperti mana Anwar bebas dulu. Anwar politik. Politik lah. Anwar politik. Dia kena politik lah. Lagipun Najib ni sebenarnya telah pun dibebaskan. Tapi kita tak nak laksanakan. Dia dah ada kata addendum. Itu saya pun tak tahu apa ada dah. Tapi itu pada saya itu pengampunan tuanku lah. Dah ada dah. Tapi tak dilaksanakan. Tapi orang UMNO boleh terima. Ini yang pelik ni. Ada perintah tuanku mengikut addendum yang saya fahamkan. Dia boleh ditahan di rumah misalnya. Bayangkan kalau ini berlaku kepada Anwar Ibrahim. Anwar dah ada di rumah dah sekarang ni. Kalau Anwar contohnya ada titah addendum tapi tidak dilaksanakan oleh kerajaan. Hancur kerajaan tu. Terbalik semua tu. Terbalik. Sebab penyokong Anwar committed ya. Ini yang tapi UMNO ni dah tuanku perintah pun dia kata I don't know, I didn't see. Faham tak? Jadi Najib ni sepatutnya dah ada di Langgak Goh dah hari ni. Kalau mengikut perintah tuanku yang saya fahamkan. Kan? Dia kata Attorney General kata there is no law for that. Tidak ada undang-undang. Kena buat apa saya tak faham lah. Apa undang-undang? Apa tuanku kata suruh duduk rumah lah. Kan? Jadi masa depan Najib bergantung satu kepada Raja Melayu, satu kalau ada. Kepada yang kedua? Raja Melayu lah. Yang kedua adalah tekanan politik. Tapi nampaknya kalau UMNO sendiri tak sanggup, dari mana tekanan politik nak ada? Mana kalau UMNO seperti sekarang takkan lah. Najib akan lama dalam penjara lah. Dia akan sampai tua lah. Jadi saya harap Raja Melayu buat sesuatu lah. Tu aku. Lagipun perintah yang diketepikan tu pun perintah raja juga. Takkanlah raja tak nak melaksanakan perintah raja. Sebab suatu hari nanti perintah raja lain pun raja lain tak nak laksanakan. Dia akan berulang balik lah. Berulang sejarah. It's a bad precedent. Jadi kalaulah ada perintah Raja A, maka raja-raja lain mesti sokonglah supaya dilaksanakan. Nanti suatu hari perintah Raja B buat, Raja C tak nak ikut. Jadi apa sistem raja kita ada? Kan? Jadi kes Najib ni implikasinya besar dia. Tapi orang mudah ketepikan. Untuk pasal UMNO dia tak ambil berat tu. Dia tidak ambil berat dan dia fikir dia je lah. Saya fikir saya juga bila tengok semalam tu bila di mahkamah tu, bila hanya pimpinan UMNO hanya ketua muda saja yang hadir. Patutnya kalaupun tidak semua MT hadir, paling kurang separuh kena hadir tu MT UMNO. Sebab mereka ni semua ni pernah berkhidmat di bawah Najib sebelum ni. Dan Najib banyak menolong mereka. Jadi itulah sepatutnya lebih ramai lah. Kan? Rakyat biasa tu adalah. Tapi sepatutnya pemimpin besar tu bukan nak sokong Najib sangat, nak sokong perubahan. Nak sokong pastikan undang-undang dan sistem kita tu betul. Dan menunjukkan Najib ni masih ada kawan lah. Dan menunjukkan isu-isu yang berlaku semasa Najib dituduh itu mesti diubah. Kita dah saya kata tadi lah.
800 muka laporan Special Task Force mengatakan peguam negara salah guna kuasa. So, apa jadi? Tak ada apa. Government spend millions of dollars. Apa jadi? Benda macam tu diberi di depan kita tak guna untuk mengubah. Tak tahulah apa nak cakap. Din, boleh tak kita cakap pasal benda lain lah pula? Tu lagi sikit lagi tu. Dalam kes 1MDB ni tu dalam kes 1MDB ni selain daripada Zahid pergi Saudi. Zahid pernah pergi Saudi, dia mengatakan dia pernah jumpa keluarga saksi yang menyerahkan memberi duit kepada Najib tu. SPRM juga pernah mengeluarkan kenyataan pada 2015. SPRM 2015 tu Saya bacakan statement yang saya petik daripada Berita Harian bertarikh 5 Ogos 2015. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia hari ini mengesahkan dana 2.6 bilion yang dimasukkan ke dalam akaun Perdana Menteri ialah sumbangan dari penderma Timur Tengah. Dalam satu kenyataan, Suruhanjaya itu berkata SPRM telah memperoleh penjelasan daripada pihak penerima tentang derma yang diberi kepada Yang Amat Perdana Menteri. SPRM telah mendapat tahu tentang butir penderma melalui dokumen yang diambil dari bank dan didapati bahawa terdapat 4 surat yang diserahkan kepada pihak bank apabila jumlah wang yang besar dimasukkan ke dalam akaun Perdana Menteri. Menurut kenyataan itu, derma dokumen berkenaan menjelaskan sumbangan 2.6 itu adalah derma. Mana selain daripada Zahid, SPRM sendiri. Itulah yang saya tak faham di Malaysia ni. Kalau SPRM sendiri suatu hari kata begitu dan suatu hari kata lain, mana something's wrong lah. Betul tak, Din? Ya. Institusi kita something's not right. Jadi sepatutnya UMNO meneliti lah benda ni. Kalau SPRM kata duit ni datang daripada sumbangan yang sah, apa pula nak penjarakan Najib sampai seumur hidup ni? Apa pasal? Something's not right, kan? Jadi itulah saya kata, banyak kalau UMNO nak bela Datuk Najib ni, setimbun fakta ada. Boleh buat. Anwar ada fakta. Ada fakta pun. Taklah kalau ada pun. Anwar boleh tukar naratif. Itu kehebatan Anwar Ibrahim. Itu kehebatan Anwar Ibrahim dan penyokong dia. Itu saya kagum. Betul. Dia beza. Saya malu dengan parti saya. Yang kononnya parti keramat disebut-sebut sebagai parti keramat. Terbesar. Parti yang akan bela orang Melayu kita dan Islam, parti terbesar, dengan semua fakta-fakta yang ada mengenai kes Najib ni, mereka berdiam diri. Tak mampu nak bela. Tak mampu. Tak sanggup, tak mampu, tak bersuara. Kecuali menangis sedikit 1 hari 2 hari semasa Perhimpunan Agung. Datuk rasa tu itu bukan parti yang keramat lah, Din. Datuk rasa itu parti penakut. Parti penakut. So Datuk dalam kes Najib membela diri dalam perbicaraan yang akan bermula pada 2 Disember ini, Datuk rasa adakah wajar ataupun Datuk Zahid ataupun SPRM ditampilkan sebagai saksi? Itu terpulang pada peguam Datuk Najib lah buat keputusan ya. Saya tak nak campur lah. Saya bukan lagi peguam Datuk Najib. Nanti kalau saya komen pula, siapa pula cerita, itu terpulang kepada Tan Sri Syafiee buat keputusan lah, siapa dia nak panggil, siapa tak nak panggil. Itu taktik perbicaraan dan sebagainya ya. Jadi saya kata baiklah saya cakap pasal UMNO je. Tapi daripada segi politik, maknanya UMNO gagal setakat ni. Gagal dan terus gagal. Saya ulang. Gagal. UMNO gagal. Saya ulang. So kalau UMNO tidak bangkit, habislah. Gagal. Maknanya Najib duduk situ. Habis. Dan UMNO pun tidak bangkit juga. Dengan Najib berada dalam, UMNO pun tidak bangkit. Saya rasa UMNO tak bangkit juga. Tapi tak apalah. Itu saya percaya masa akan menentukan. Lagipun Anwar pun tak ada kat Malaysia ni, jadi mungkin UMNO takut nak bersuara lah. Bos tak ada ni. Bos belum lagi tak dia. Saya dipahamkan dia berada di luar negara sebulan tu. Saya pun dengar kata Anwar ni suka overseas. Dia sebulan menurut laporan lah semalam ada bekas speaker Tan Sri Azhar Azizan Harun. Dia berkata Anwar akan berada di luar negara selama sebulan. Wah. Sebulan.
Sebab Dia pergi mana? Brazil. Brazil, tetapi takkanlah Brazil saja sebulan, mungkin ada tempat lain. Mungkin saya ingat dia cuti sekali lah. Oh, tapi yalah PM kita ni memang banyak benar pergi overseas lah. Ya. Saya rasa dah dekat 40 kali lah. Ya, dalam rekod yang dijawab oleh oleh Zaleha dalam tempoh hampir 2 tahun sejak November tahun 2022, dia telah melawat 39 negara. Oh. Dalam tempoh 24 bulan, maknanya sebulan lebih satu negara lah. Baguslah. Dan dia kata kos anual ni jimat. Satu lawatan negara dia kata lebih kurang 350,000 je. Ya ke? Betul tak? Itu menteri jawab mesti betul lah. Betul lah. Kalau dijawab tak betul, sepatutnya dia kena expel daripada parlimen. Kalau jawab tu tak betul, kalau jawapan menteri tu tak betul, dia kena dipecat. Yalah. You cannot mislead parlimen. Mislead parlimen. You tidak boleh tipu. Sebab Tapi sama ada kos dia 370,000 average tu saya tak tahulah. Pada saya tu terlalu murah. Ataupun dia kos penginapan, makan minum tidak termasuk jet, saya rasa. Mungkinlah kot. Tapi itu tak boleh lah begitu kan. Mana boleh kos lah. Semualah patutnya. Kalau masuk jet tak mungkin 350,000 tu kan. Ya, jet ni mahal dia. Mahal. Parking dia pun dah berapa kan. Betul, parking saja mahal. Mahal. Minyak mahal. Banyak macam. Tapi itu pulang kepada menteri. Tapi saya harap pembangkang kena check lah. Boleh check apa? Yalah, boleh check. Tapi kalau kita beri maklumat yang tipu, yang salah di parlimen, kita boleh. Ya, boleh. Mislead parlimen, mengelirukan parlimen. Tak boleh. Tak boleh ya. Suatu kesalahan. Tapi Anwar pergi overseas tu satu hal lah, Den. Tapi yang dalam negeri ni siapa yang mentadbir negara ni kita masa dia tak ada ni? Kita ada 2 timbalan Perdana Menteri. Tapi siapa yang mana? Yelah, setakat ni kita tak ada dengar lagi sama ada dia akan lantik pemangku Perdana Menteri ataupun tidak. Tetapi tak ada pemangku? Ada. Tapi yang seperti mana Azhar sebut semalam, dia kata jawapan mingguan Anwar, jawapan Perdana Menteri di parlimen tu akan diambil oleh menteri. Kita sebut menteri mana menteri akan menjawab bagi pihak dia, bukan timbalan Perdana Menteri. Ini pun saya rasa satu benda yang pelik juga ni. Oh, pelik. Pelik lah. Mungkin Anwar tak tahu nak bagi timbalan mana kot. Kita ada 2 timbalan. 2 timbalan. Gila-gila lah. Nanti kecil hati pula. Nanti Sarawak kecil hati pula. Susah tu. Berebut kasih sayang ni susah. Dia kalau ada 2 dia memang susah. Kita yang ada 2 ni orang yang ada 2 ni dia tahulah susahnya. Sebab tu kita kena ada 1 saja. Sebab tu kita kena ada 1 aja. Senang hidup. Tak payah nak jaga hati sana, jaga hati. Betul. Sebab tu kita tak boleh lantik acting Prime Minister. Ya. Sepatutnya kena lantik. Kalau saya rasa kalau dalam dia selalunya kalau kita tinggal jawatan kita lama, kita sepatut acting Prime Minister. Kerana hanya sesuatu jawatan itu atau keputusan itu hanya boleh dilakukan oleh PM. Ya. Sebab itu biasanya lah ada acting Prime Minister. Tapi itu yalah, mereka buat keputusan masing-masing lah. Ya. Mereka lebih tahu. Apa lagi nak cakap, Den? Akhir sekali. Isu-isu baru. Perhimpunan ni, Den, saya nak tanya akhir sekali lah. Perhimpunan Bersatu ni, saya dengar kata kecoh sikit ni. Pemilihan Bersatu. Pemilihan Bersatu tu adalah sekarang ni yang saya baca, saya tahu lah, pemuda yang menang tiba-tiba kalah. Dia jadi kalah. Ini macam UMNO ni. Itulah itu yang jadi isu. Saya baca juga statement semalam. Apakah ada asas tu? Ni ketua pemuda ni. Ialah pengurusi pemilihan Azim Zabidi, dia kata benda tu dah tutup, dia kata. Semua dia kata dia dah analisa bantahan semua dia semak. Itulah keputusan akhir, dia kata. Dan Tan Sri Muhyiddin pun minta semua bertenang terima keputusan. Siapa? Jadi yang menang siapa? Yang menang Hilman. Bekas usaha politik Azmin. Dia dulu timbalan ketua pemuda. Tapi yang menang awalnya kata orang lain. Orang lain. Dia dulu pengurus tetap pemuda. Zahir apa saya lupa nama dia. Jadi sudah selesai lah. Mula-mula dia menang. Lepas tu. Tapi jawatan timbalan presiden dan naib presiden ni bila? Sekarang tengah proses. Tengah proses lah. Saya harap tak ada perbalahan lah. Saya harap begitulah tu. Saya harap. Janganlah yang menang lepas tu kalah. Saya pun ini macam dia naib je lah yang jadi tumpuan, sebab presiden timbalan tidak bertanding, so naib lah jadi tumpuan. Yalah. Tapi naib pun dia ada geng juga. Ada lah, pasal patutnya 3 jadi 6. Ada geng juga lah. Dan ada juga saya baca tadi penganalisa kata, dia kata apabila Hilman menang ketua muda ni, dia membayangkan di kalangan MPT nanti
orang Azmin akan ramai menang, dia kata. Wah. Oh. Dia signal orang Azmin akan menguasai sebahagian besar daripada MPT Bersatu. Wah. Oh. Macam mana tu? Saya nombor telefon Azmin tak ada. Tu Dan rugi. Azmin akan jadi Susah Agung lepas ni. Rugi lah. Patut saya simpan nombor telefon dia. Datuk sepanjang. Okey. Akhir sekali. Ya. Apa dengan Dr. Mahathir dia masuk hospital dia, apa kesihatan dia okey? Dah keluar. Dia Dia dah keluar dah. dia keluar, saya rasa sama hari Khamis ke Rabu, dia keluar dia terus pergi ke mahkamah. Perbicaraan dengan fitnah di Saman Zahid. Oh, alhamdulillah. Terus Mana dia sihat lah. So alhamdulillah nampak sihat. Dan ketika dia pergi mahkamah hari Khamis tu, dia Najib ada mahkamah, dia pun ada mahkamah, tapi tak jumpa lah. Oh. Dia sebumbung. Tak jumpa lah. Olah. Dia sama macam dulu tu sebelum ni saya ingat, saya imbas balik Dulu sebelum Mahathir berjumpa dengan Anwar di mahkamah, Anwar pernah sebumbung dengan Mahathir ketika Anwar ada berjalan di mahkamah Putrajaya, mahkamah Istana Kehakiman. Dia pergi di masjid besi tu. Ketika itu Mahathir sembahyang situ, Anwar pun sembahyang situ, tapi sembahyang tu jarak lah. Oh. Tapi ada gambar tu fokus di mereka sembahyang sebumbung bersama. So kali ini dia sebumbung dengan Najib pula. Oh, kamu ni banyak teori ni. Jadi semua ni akan jadi rekod nanti tau. Oh. Kalau berlaku sesuatu, kita akan jadikan rekod ini semua. Oh. Tapi mahkamah takkanlah dia sekali dalam mahkamah, bukan bersama masjid dia lain. Yalah, lebih kurang. Mana dia belah-belah satu bumbung lah. Okey lah. Semua dulu tu siapa sangka Mahathir boleh pergi berkawan dengan Anwar, boleh dia pergi jumpa Anwar berbaik. Siapa sangka? Siapa sangka? Oh, saya pun tak terkejut lah. Tapi yalah. For Mahathir tu kawan balik dengan Najib. Setakat ni susah lah kita nampak. Susah sikit. Susah lah. Tapi akan datang kita tak tahu. Tak tahu lah. lah. Okey deh, terima kasih lah dapat bersembang. Okey, terima kasih. Saya harap minggu depan kita boleh cakap benda Yang lain. yang lebih current. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, sama.